السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad hari Syarudin, saya mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat ke-10 hingga ke-11 daripada surah Al-Ahqaf yang bererti bukit-bukit ataupun gunung-gunung pasir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. صدق الله العظيم. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan apa yang disebut dalam Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran satu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Dan kerana mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata ini adalah dusta yang lama. Jadi setelah ayat yang lalu menegaskan bahawa kaum musyrikin ini enggan beriman kerana kezaliman dan keangkuhan, kini ayat ini kembali menjelaskan keburukan pegangan mereka, antara lain menduga bahawa kekayaan dan kedudukan sosial adalah bukti Allah SWT cinta, bukti bahawa Allah SWT ni meletakkan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Ini betul sifat musyrikin, tuan-tuan. Mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW dalam kes ini, mengingkari hadirnya wahyu kepada baginda, padahal bukti-bukti kebenaran telah pun jelas. Banyak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW yang juga telah memperoleh pengalaman yang serupa. Kerana itu Allah SWT melalui ayat ini menitahkan Nabi Muhammad SAW supaya berkata, Katakanlah daripada Allah SWT, terangkan kepadaku bagaimana jika Quran ni aku sampaikan datang dari sisi Allah, kamu ingkari tentangnya, walhal seorang saksi daripada Bani Israel telah mengakui kebenaran yang serupa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini, iaitu dia mengakui memang benar sebelumnya ada wahyu yang sama dengan wahyu Al-Quran itu yang memberitahu perkara yang sama dalam kitab Taurat, lalu mereka yang bersama dengan Nabi Musa telah membenarkannya. Kamu pula menyombongkan diri. Bukankah dengan sikap kamu macam tu, wahai penentang-penentang Nabi Muhammad SAW, kamulah orang paling sesat dan paling zalim pada diri kamu sendiri. Kamu adalah orang yang benar-benar telah melakukan zalim, kerana sungguhnya Allah SWT tidak akan bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Inilah yang dimaksudkan dengan golongan Quraisy dan juga golongan Yahudi sekali, tuan-tuan. Golongan Quraisy ini golongan Arab Quraisy di Mekah, dan orang-orang Arab yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW, melainkan dengan syarat-syarat yang ketat. Sebagai contohnya, kalau Nabi menang, kami nak memegang kedudukan ini, kami nak memimpin di kawasan ini, kami nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Permintaan-permintaan yang menampakkan habuan dunia itu menjadi rukun asasi kepada persefahaman. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi Allah sekalian, dan di kalangan mereka pula dalam ayat ke-11 mengatakan, kalau tentulah ini kebaikan, mengapa mereka mendahului kami? Mengapa orang miskin pula menjadi lebih awal daripada kami? Mereka meletakkan yardstick kebenaran itu pada harta, pada pangkat, pada rupa paras, pada benda bersifat fizikal. Mereka lupa bahawa hidayah Allah SWT ni bukan urusan mereka, bukan urusan yang boleh kita ukur dengan wang ringgit, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan title dan sebagainya. Jadi ayat ni telah kita bincangkan, dimaksudkan seorang yang saksi daripada Bani Israel ini adalah Abdullah bin Salam, seorang ulama agama Yahudi yang meluk Islam setelah menjari bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan juga Injil. Seterusnya,
kerana tokoh tersebut baru masuk Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah, maka penganut pendapat ini mengatakan bahawa ayat ni turun di Madinah. Jadi pandangan yang pertama mengatakan bahawa ayat ni memang turun untuk Abdullah bin Salam, dan inilah buktinya. Penyokong pendapat mengatakan bahawa ayat ni memang ayat Madaniyah. Ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini bukan Abdullah bin Salam tapi Nabi Musa. Ini pendapat kedua yang disebut juga oleh kebanyakan para ulama tafsir. Contohnya Ibn Jarir Tabari, contohnya Imam Ibn Jauzi dan Zaid bin Nasir. Jadi ini adalah satu yang berlaku pada Nabi Musa AS, bahawa ayat-ayat tentang Nabi Musa ni kebanyakannya turun kepada Nabi ketika berada di Mekah, untuk mengukuhkan dan motivasi Nabi dan umat Islam, para sahabat. Jadi kisah ni kata para ulama golongan kedua, ia turun untuk Nabi Musa, mengesahkan Nabi Musa. Tapi ternyata pandangan yang pertama lebih kuat, kerana ayat ini merupakan ayat Madaniyah yang turun bila Nabi SAW selamat berhijrah ke Madinah. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi mereka yang mengatakan bahawa ayat ini turun untuk Nabi Musa pula menjadikan hujah, iaitu perkataan digunakan Allah di sini wasyahida. Wasyahida, lihat ayat ni, cuba perhatikan betul. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidun min bani Israil ala mithli fa amanu wastakbartum. Syahidah ni menunjuk kepada kata kerja masa lampau. Jadi dalam arti kata di sini penggunaan tersebut menunjukkan benda yang telah berlaku, dan ia adalah satu kepastian sebenarnya. Saya ingin hati dan dikasihi sekalian, itu sebab saya kutub mengemukakan mengatakan bahawa berjadi ayat ni tidak bicara tentang Abdullah bin Salam saja, tetapi kepada beberapa orang di kalangan Bani Israel yang telah memeluk Islam. Kerana syahidah ni bukan merujuk kepada kata kerja fi'il madhi, benda yang telah berlaku semata-mata, tapi ia merujuk kepada pengukuhan, kepastian. Allah bin Salam ni tuan-tuan, Nabi sangat memujinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, siapa yang nak melihat ahli syurga masih lagi berjalan di atas muka bumi, maka perhatikannya. Man sarahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Nabi pernah bersabda kepada sahabat, siapa nak lihat ahli syurga, maka perhatikanlah orang ini, perhatikan dia yang sedang menjalani. Dengan sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila Abdullah bin Salam menyampaikan kuliahnya di Masjid Nabi SAW ataupun di tempat-tempat lain, ramai anak muridnya bertanya-tanya sesama mereka, apalah kelebihan yang ada pada Syekh ini, lelaki yang berusia ini, Abdullah bin Salam ini, yang sudah lanjut usianya ini. Maka kata seorang daripada mereka, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, aku akan ikut dia ke rumah untuk lihat apa benda yang menjadikannya begitu istimewa pada mata Nabi SAW. Benda yang berlaku selepas Nabi wafat, tuan-tuan. Tengok para sahabat ni bersungguh-sungguh untuk mendalami, walaupun perkara itu kecil kepada setengah daripada kita, tapi besar daripada mereka. Mereka ni ahli syurga belaka, tapi mereka masih lagi berlumba-lumba untuk memastikan amalan kebaikan itu tidak diabaikan sekecil mana ia sekalipun. Semangat seperti ini kena adalah tuan-tuan. Macam juga Imam Muhammad bin Ismail Bukhari tidak pernah memandang kecil kepada satu perkara. Pernah dalam majlis ilmu yang beliau sampaikan, beliau tuan gurunya di atas seorang anak murid mengasah pensilnya, habuknya, sengaja diletaburkan di lantai masjid. Imam Bukhari mampu menegur, dan dia layak menegur. Hai anak, jangan sebab-sebab dalam masjid, itu zalim namanya. Dia boleh kata itu, tapi dia tidak buat. Dia menunggu sampai majlis ilmu berakhir. Dia menyampaikan, anak muridnya semua sudah pulang. Dia pergi ke tempat yang dilihatnya tadi habuk ditaburkan, dia kutip sendiri dan buang di tempat yang sepatutnya. Kenapa tuan-tuan? Benda ni kecil pada kita kan, tapi besar bagi orang saleh, imam sepertinya. Kerana kita jangan pandang kecil satu perkara, tuan-tuan. Mungkin dengan sebab benda yang kecil itu kita masuk syurga. Kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, janganlah kamu memandang kecil pada satu amalan, kamu tidak tahu, barangkali dengan amalan yang kecil itu kamu masuk syurga. Allah sengaja menyimpan perkara ni yang kamu tidak tahu, dan Allah juga menyembunyikan para walinya di kalangan hamba-hamba. Maka janganlah kamu melayani seseorang itu dengan kehinaan. Kita kalau orang berkata satu perkara pada kita, tuan-tuan dalam hati dan dikasihi Allah sekalian, selagi tidak melanggar batasan syarak, hendaklah kita menghormatinya. Tapi kalau kita seorang lelaki, seorang perempuan menghubungi selalu dalam telefon, dalam SMS, kita takut jadi fitnah, tuan-tuan. Dia jadi satu khalwat. Maksudnya kalau kita dalam suasana tidak fitnah. Sebagai contohnya, kisah seorang yang telah melaksanakan ibadah haji selama 32 kali berturut-turut. Maknanya 30 tahun dia tidak pernah miss mengerjakan ibadah haji. Ditanyakan kepadanya,
oleh Syekh Al-Mughamisi, seorang mufassir yang terkemuka dari Hijaz, kepada lelaki ini datang dari Mesir. Saudara, kamu telah melaksanakan haji 32 kali betul-betul tanpa fail, ya? Cuba kisahkan kepada kami, moga ia menjadi satu pengajaran untuk semua Islam di luar sana. Jawapannya dalam perjalanan pergi menunaikan ibadah haji pada 1 tahun 30 tahun yang lalu, aku telah pun bertemu dengan seorang perempuan tua yang sangat uzur, tapi duduknya dalam koster yang sempit menyebabkan kakinya terlipat. Aku katakan kepada isteriku, marilah kita mengalih tempat, bagilah dia duduk di tempat yang selesa, biar aku sendiri, wahai isteriku, duduk di tempat yang sempit itu, asalkan orang tua ini dapat duduk dengan selesa. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dia pun berjaya meminta daripada wanita tua ini supaya beralih ke tempat lebih selesa, dan sebagai balasannya dia sendiri duduk di tempat yang sempit seperti itu. Orang tua ini telah mendoakan untuknya, hai anak, moga Allah memberkatimu, moga-moga Allah SWT mengutuskanmu, memilihmu untuk pergi haji sepanjang hidupmu. Maka tuan-tuan, inilah doa yang telah dimakbulkan oleh Allah SWT kepadaku, wahai Syekh. Aku tiap-tiap kali datang musim haji, aku tidak pernah terfikir akan menunaikan ibadah haji, tetapi sentiasa sahaja ada permintaan daripada mereka untuk aku menunaikan ibadah haji, sama ada secara badal ataupun hadiah daripada orang Islam. Maka aku tidak pernah meninggalkan ibadah haji ini sejak 32 tahun. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, janganlah kita pandang hina seseorang manusia itu, kerana barangkali dalam memandang hina itu kita terlepas peluang mendapat doa seorang utara wali. Maka demikianlah para sahabat, melihat satu label yang telah diberikan Nabi SAW kepadanya, dia ahli syurga, mereka berlumba-lumba untuk belajar daripadanya. Dan belajar ini tidak mungkin dilakukan melainkan menghayati kehidupannya sendiri. Maka orang muda di kalangan sahabat Nabi ini telah pun menurutinya ke rumah dan bertanya kepadanya, wahai pakcik ahli syurga, Nabi telah nyatakan seperti itu dan mustahil Nabi berbohong. Boleh tak kabarkan kepada saya, apakah yang melayakkan pakcik masuk syurga? Boleh tak saya belajar daripadanya? Jawapan Allah SAW, dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, wahai anakku, dahulu aku pernah bermimpi, iaitulah aku melihat dalam tidurku, aku diarahkan untuk menuju kepada dua jalan, satu ke kanan dan satu ke kiri. Bila aku berusaha untuk pergi yang sebelah kiri, maka aku didorong oleh yang datang bersama denganku agar milih yang kanan. Lalu aku pun jalanlah di jalan yang kanan itu, sehingga sampai ke satu tempat yang luas mata memandang, dipenuhi dengan daun-daun yang menghijau, yang begitu indah sekali. Dan di tengah-tengahnya ada sebatang tiang daripada besi, yang asasnya berada di bumi dan hujungnya di langit. Dan aku melihat dalam kedipan waktu itu adanya emas di hujung tiang yang tinggi ini. Dia berkata kepadaku, yang bersama denganku, panjat. Aku berkata kepadanya, aku tidak mampu, aku sudah tua. Dia telah datang menolak aku. Dia datang dengan seorang lagi mengangkatku sehingga aku naik ke tempat yang paling tinggi, dan aku melihat di situ ada tempat untuk bergantung. Dan di situlah tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila aku bangun daripada pagi dari tidurku, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, malam tadi saya mimpi sekian. Maka Nabi telah menjawab kepadanya, amma tariqul lati ra'aitaha an shimalik fahiya tariqu ashabis shimal min ahli an-nar, wa amma tariqul lati ra'aitaha an yaminik fahiya tariqu ashabil yamin min ahli jannah. Jalan kiri yang kau tidak mengikutinya adalah jalan ahli neraka, jalan kanan yang kau ikuti adalah jalan ahli syurga. Wa amma rawdatul lati syaqatka bi qudratiha wa nuratiha fahiya al-islam. Tanah yang penuh dengan pokok-pokok menghijau yang amat menarik itu merupakan Islam. Tiang yang kamu naiki itu, maka dia merupakan asas kepada agama ini. Dan kalung yang telah kamu pegang, rantai yang telah kamu bergayut padanya, maka ia merupakan al-urwatul wusqa. Ia merupakan akidah yang benar, dan kamu akan berpegang kepadanya sampai kamu mati. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, inilah rahsia mimpi Abdullah bin Salam yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terdahulu telah kita kaji bahawa Abdullah bin Salam ini merupakan seorang manusia yang tidak bergantung kepada orang lain. Sekalipun sibuk dengan kerja mengajarnya, kerja mengkajinya, anak isteri yang dijaga, beliau juga merupakan seorang usahawan yang tidak bergantung dalam hidupnya melainkan kepada Allah SWT. Apa yang Allah jadikan daripada usaha yang telah dilakukan itu, dia bersyukur. Sekiranya tidak mendapat, maka dia tidak pernah
engkar kepada dan kufur kepada anugerah Allah SWT, rida dalam hatinya menjadi pakaian. Maka tuan-tuan amalkanlah perkara ini. Dalam diri jangan ada perasaan hasad kepada orang Islam yang lain. Dalam diri mesti ada sifat ingin hidup mulia, tidak bergantung kepada orang lain. Dalam diri hendaklah berfikir untuk berkorban bagi Islam seperti Abdullah bin Salam. Walaupun hidup asalnya dipuja oleh bangsanya, bangsa Yahudi itu, tapi nampaknya beliau tekad meninggalkan alam kesesatan untuk memasuki kepada nur Allah SWT. Pelajari kisah ini tuan-tuan. Bacalah kisah ini, telah saya sebutkan dalam majalah Solusi. Moga-moga ia menjadi panduan kepada kita semua dan kepada anak-anak kita dan kepada semua umat Islam. Bawalah kisah-kisah yang bermotivasi seperti ini. Janganlah kita bawa cerita-cerita dongeng dan palsu kepada anak-anak sehingga main-main dalam khayalannya perkara-perkara yang tidak sepatut. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.